Okey, kita sambung PDPC minggu ini dengan tajuk Perang Dunia Kedua. Okey, buku teks 3.3 muka surat 58. Okey, baik. Perang Dunia Kedua yang berlaku pada tahun 1939 sehingga 1945. Baik, Perang Dunia Kedua ini kita pecahkan dia kepada dua kawasan, satu di Eropah dan satu lagi di Asia Pasifik. Okey. Yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ini adalah kuasa paksi iaitu Jerman dan juga Itali di Eropah, manakala Jepun di Asia Pasifik. Kemudian kuasa bersekutu yang dianggotai oleh Perancis, Amerika Syarikat, Britain dan juga Rusia. Baik, Perang Dunia Kedua ini melibatkan lebih kurang 30 buah negara dan telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa. Okay. Jadi kita akan lihat 3.3 ini kita akan lihat bagaimana Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah. Ada 3 faktor. Okay, kemunculan ideologi baru, ketidakpuasan hati tentang perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Ideologi baru yang muncul ini disebabkan oleh faktor kemerosakan ekonomi. Okay, ideologi baru ini muncul di Itali dan juga di Jerman. Ini adalah untuk mengalihkan pandangan rakyat daripada memikirkan masalah ekonomi, maka pemimpin-pemimpin Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik yang agak radikal. Okay, kalau kita tengok di Itali, ideologi yang muncul ialah ideologi fasisma, okay, di bawah pimpinan Benito Mussolini, okay, parti fasis, yang memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Okay, mereka ini percaya kepada nasionalisme yang melampau. Okay, contoh melampau di sini boleh berperang. Kalau nak tingkatkan imej negara, boleh berperang. Itu yang berlaku apabila Itali meluaskan jajahan dengan menguasai Habsyah serta Albania. Kemudian di Jerman, ideologi yang muncul ialah Nazisme. Okay, kalau lihat lambang ini adalah lambang Nazi. Parti Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler yang sangat mengagungkan bangsa Jerman. Dia berusaha memulihkan nasionalisme Jerman selepas Jerman kalah teruk dalam Perang Dunia Pertama dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Okay, kalau kamu ingat, saya dah terang minggu lepas, perjanjian Versailles telah menggariskan bahawa Jerman dilarang membesarkan angkatan tentera. Okay, jadi Hitler telah mengetepikan perjanjian itu, dia membina angkatan tenteranya semula dan dia telah menduduki Rhineland. Rhineland ini dalam perjanjian Versailles telah dijadikan sebagai kawasan zon bebas tentera. Tapi tindakan Adolf Hitler menduduki Rhineland telah menyebabkan berlakunya pelanggaran ataupun pencabulan terhadap perjanjian itu. Okey, yang ini yang telah menyebabkan ini adalah dua orang tokoh tadi yang saya sebutkan. Ini ialah Benito Mussolini dan ini ialah Adolf Hitler. Okay, menyebabkan kenapa dia melanggar perjanjian Versailles ini, sebab mereka menganggap perjanjian ini tidak adil. Jerman sangat terjejas dengan perjanjian ini kerana kedaulatan negaranya hancur. Okay, dia hilang banyak tanah jajahan, dia perlu bayar pampasan yang tinggi serta mengalami ekonomi yang sangat teruk, inflasi yang sangat teruk. Jadi mereka tak puas hati, rakyat hidup menderita, maka dia alihkan perhatian rakyat daripada memikirkan masalah ekonomi kepada membina angkatan tentera. Kemudian Itali, kalau kita lihat dalam Perang Dunia Pertama, Itali adalah negara yang memberi sokongan kepada Pakatan Bertiga. Tetapi Itali tidak puas hati kerana dalam perjanjian itu dia tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperolehi oleh Perancis dan Poland. So, dia menganggap perjanjian ini tidak adil, menyebabkan dia bersama-sama Jerman menyertai Jerman untuk berperang dalam Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini ialah liga yang ditubuhkan untuk mengatasi masalah dunia
Walau bagaimanapun liga ini gagal. Kegagalan ini menyebabkan banyak krisis-krisis berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Seperti yang saya sebutkan tadi, Jerman telah melanggar perjanjian perebutan senjata. Kemudian berlakunya krisis Manchuria. Manchuria ini ialah wilayah China yang telah ditakluki oleh Jepun. Begitu juga dengan tindakan Jerman memperbesarkan tenteranya secara terbuka dan juga serangan Itali ke atas Habsyah. Ini adalah cabaran yang telah dihadapi oleh Liga Bangsa-Bangsa, menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam menjalankan peranannya atau memainkan peranannya mewujudkan keamanan. Okey. Baik, bagaimana peristiwa Perang Dunia Kedua berlaku? Dia berlaku apabila Jerman menyerang Poland pada September 1939. Tindakan Jerman menyerang Poland menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang ke atas Jerman. Ini faktor utama serangan ke atas Poland. Jadi peristiwa perang ini kita boleh klasifikasikan kepada lima tahap. Seperti yang saya sebutkan tadi, serangan ke atas Poland. Selepas Jerman menyerang Poland, Jerman menguasai hampir keseluruhan Eropah Barat apabila dia mengadakan serangan kilat atau kita panggil serangan Blitzkrieg. Serangan Blitzkrieg ini berlaku apabila Jerman menggunakan tentera udaranya untuk mengebom sasaran musuh dan diikuti dengan serangan oleh kereta kebal dan tentera bermotosikal. Kalau kita lihat peta ini, hampir keseluruhan negeri-negeri di Eropah Barat dikuasai oleh Jerman. Antaranya Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Ini antara kawasan-kawasan yang telah dikuasai menjelang pertengahan tahun 1941. Kemudian serangan ini diteruskan lagi dengan apabila Jerman menyerang Britain melalui udara dan laut, menyebabkan pelabuhan, kawasan industri, pertahanan Britain musnah. Kesan ke atas Britain ialah ekonominya terjejas. Kemudian Jerman disertai oleh Itali menyerang Perancis. Itali menyerang Perancis dari selatan, manakala Jerman menyerang Perancis dari utara. Hubungan ini boleh kita lihat apabila stem di Jerman meraihkan kerjasama Itali dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua ini, dalam satu stem, di mana slogan stem ini dua orang dalam satu perjuangan, Hitler dan Mussolini. Kemudian Jerman menyerang Rusia. Kenapa Rusia jadi sasaran? Kerana Rusia adalah empayar terbesar di Eropah pada ketika itu. Jadi kalau Jerman berjaya menguasai Rusia, maka Jerman akan berjaya menguasai seluruh Eropah. Jadi dalam operasi menyerang dan menakluki Rusia, Jerman telah melancarkan operasi yang bernama Barbarossa. Serangan besar-besaran untuk menawar Rusia, di mana operasi Barbarossa ini menyasarkan 3 bandar utama di Rusia, Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Operasi ini lebih 3 juta tentera menyerang Rusia dengan bantuan kereta kebal dan juga kapal terbang serta tentera-tentera dari Finland, Hungary dan Romania. So ini ialah gambaran peristiwa Perang Dunia Kedua. Bandar yang ada gambar bom ini ialah kawasan yang musnah akibat dibom oleh tentera Jerman Britain paling banyak kawasannya kena bom. Itu sebab lumpuh ekonomi Britain pada ketika ini. Baik, perang ini tamat atas beberapa faktor. Kerjasama kuasa besar, strategi yang sangat berkesan, kegagalan Rusia ditawan oleh Jerman, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu ini di Perancis dan kematian pemimpin Jerman iaitu Adolf Hitler. Baik, kerjasama kuasa besar ini melibatkan Rusia, Amerika dan Britain. Presiden Rusia, Presiden Amerika dan juga Presiden Perdana Menteri
Britain. Mereka ini bekerjasama membuat keputusan politik dan ketenteraan, dan kerjasama ini diketuai oleh Amerika Syarikat yang telah dilantik sebagai komander tertinggi bersekutu dalam perkhidmatan tentera darat, udara dan laut. Jadi kalau kita lihat gambar ini gambaran kegagalan Jerman apabila diikat oleh 3 kuasa besar. Okey, strategi serangan yang sangat berkesan apabila kuasa bersekutu mereka mengkaji, mengenal pasti kesilapan kuasa paksi apabila kuasa ini gagal dalam operasi menawar Rusia. Jadi kegagalan ini mereka jadikan panduan untuk membuat perancangan ketenteraan yang baik. So buktinya kita boleh lihat dalam kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Okay. So ini yang saya maksudkan tadi, kegagalan operasi menawar Rusia. Walaupun Jerman mendapat bantuan oleh tentera-tentera dari negara lain, tetapi disebabkan perang yang terlampau lama berperang dengan Rusia sehingga melewati 2 musim sejuk di Rusia, menyebabkan tentera Jerman banyak yang mati. Okay. Kemudian kehabisan peluru, kehabisan makanan, kehabisan minyak menyebabkan ini melemahkan semangat tentera Jerman. Kerana tempoh perang yang terlampau lama menyebabkan Jenderal Jerman yang telah dihantar, iaitu Friedrich von Paulus, ini ingkar arahan Hitler supaya meneruskan peperangan. Sebaliknya dia telah menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad. Okay. Dia menyerah kalah kerana mereka sudah tak berdaya nak berperang dalam tempoh yang lama. Okay. So faktor yang keempat, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okay, tentera bersekutu, mereka Britain dan Rusia, mereka telah melancarkan satu operasi dengan nama operasi Code D-Day. Okay, D-Day mendarat di Normandy, Perancis. Okay, mereka memperdaya tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat palsu berkaitan pendaratan tentera bersekutu di Calais. So ini memudahkan tentera bersekutu memasuki Perancis dan membebaskan Perancis serta negara-negara Eropah Barat daripada taklukan Jerman. Dan dalam masa yang sama, Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. So ini gambaran Berita yang dikabarkan kepada tentera Jerman ialah tentera bersekutu mendarat di Calais. Tetapi sebaliknya mereka mendarat di Normandy. Okay. So ini telah menyebabkan mereka berjaya mengawal Perancis daripada terus diserang oleh Jerman. Kemudian Adolf Hitler yang mati pada April 45 menyebabkan Jerman menandatangani perjanjian menyerah kalah. So perang ini berlangsung selama 6 tahun dan kematian Hitler telah menamatkan Perang Dunia Kedua. Dan kejayaan dalam perang di Eropah ini membolehkan tentera bersekutu beralih perhatian mereka kepada peperangan di Asia Pasifik. So, untuk perang di Asia Pasifik, cikgu akan sambung hari Khamis, 3.4. Sebab perang di Asia Pasifik masih lagi Perang Dunia Kedua. Okay, so selamat mengulang kaji. Saya akan bekalkan latihan pada hari esok. Okay.